Sandakia, Bang Mubarak dan yang lain, pemberita-pemberita, saya agak janggal juga untuk buat press conference ni. Selalu saya ucap untuk Finas, press conference untuk Finas, tapi hari ini untuk diri saya, yang mana saya sebenarnya agak rasa canggung sikit sebab dalam hidup saya, it is not always about me, it is about other people. Tujuan perjumpaan kita pada hari ini adalah untuk menjelaskan tentang penamatan perkhidmatan saya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun Finas. Yang saya mengesahkanlah, memang saya menerima surat semalam daripada pengerusi Finas, Datuk Kamil Osman, kira jam 4.30 petang. Surat bertarikh 31 hari bulan Mei, yang mana buka puasa 1 hari bulan Jun. Hari ini saya bukan lagi Ketua Pengarah Eksekutif, Ketua Pegawai Eksekutif Finas. Jadi surat tu menamatkan perkhidmatan saya dalam tempoh 24 jam lah. Jadi saya dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Finas mulai 1 bulan November 2021, dan semalam hari terakhir saya menjadikan perkhidmatan saya sebagai Pegawai Ketua Eksekutif Finas selama 1 tahun 7 bulan. Jadi penamatan perkhidmatan saya secara notis 24 jam ni agak memberanjatkan lah, dan saya tak menduga, sebab saya tak pernah dipanggil untuk menerangkan atau menjelaskan satu-satu isu misalnya kalau ada, ataupun untuk bela diri ke misalnya kalau ada pertuduhan, itu tak berlaku. Dan biasanya saya dah jadi penyawak awam ni selama lebih 30 tahun. Jadi sepanjang pengetahuan saya ni, biasanya kalau penamatan notis 24 jam ni melibatkan kes jenayah ataupun kes-kes integriti, biasanya 24 jam. Jadi saya bertanya juga pada pengerusi Finas sebab-sebab saya dipecat. Pengerusi maklumkan bahawa tak ada, menteri tak maklumkan apa-apa tentang kesalahan saya menyebabkan saya ditamatkan. Jadi agak pelik juga kita ditamatkan 24 jam tanpa ada alasan yang konkret, dan saya juga tak pernah dipanggil, tak tahu langsung apakah kesalahan saya. Jadi saya adakan ni supaya tak jadi tanda tanya orang, sebab semalam bila keluar dalam akhbar semalam online, akhbar online, tak disebut kenapa. Jadi kadang-kadang takut juga ada salah faham, penamatan ni disebabkan salah laku dan sebagainya, ya. Penamatan perkhidmatan saya ini saya anggap sesuatu yang tak selari dengan konsep yang diperjuangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu tentang Malaysia Madani, yang menekankan kepada usaha secara bersepadu dan holistik untuk menjadikan skala dasar dan pelaksanaan di Malaysia lebih manusiawi, yang sentiasa ditambah baik menerusi musyawarah. Jadi perkara ni tak berlaku. Jadi susah untuk saya mempertahankan diri misalnya tentang apa yang saya dah lakukan, pencapaian saya, dan juga apakah perancangan saya untuk tempoh beberapa tahun akan datang. Jadi ini yang saya rasa sepatutnya berlaku tapi tidak berlaku. Sepanjang saya memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Finas, saya telah bekerja tanpa had waktu. Ramai sedia maklum, waktu cuti pun saya bekerja, Sabtu Ahad pun saya bekerja, dan saya bekerja sampai malam untuk memajukan industri perfilman negara,
khususnya selepas negara kita dilanda wabak COVID-19 yang mana kebanyakan produser gulung tikar. Jadi banyak perkara yang perlu dilakukan dan saya telah berusaha walaupun dalam tempoh 1 tahun 7 bulan saya berjaya melakukan beberapa perkara yang saya rasa sangat signifikan dalam perkembangan industri perfilman negara. Antara perkara yang menjadi tumpuan saya ialah untuk menstrukturkan Finas supaya lebih berdaya saing dan dapat memberi perkhidmatan yang efektif dan efisien. Maksudnya, penambahbaikan untuk penstrukturan itu bergantung kepada kekuatan individu. Selepas pemerhatian yang saya buat, saya rasa perlu melakukan pertukaran pegawai-pegawai supaya sesuai dengan kekuatan masing-masing. Saya juga mempunyai visi untuk menjadikan Finas sebagai peneraju kecemerlangan industri perfilman negara ke peringkat global. Dan untuk mencapai visi tersebut, saya menggarap satu misi untuk membangunkan ekosistem industri perfilman kita supaya lengkap dan menyeluruh. Tanpa adanya ekosistem yang kuat, maka kita akan berada di takuk yang lama. Jadi saya fikir ini perkara yang sangat penting yang saya masukkan dalam plan strategik saya, kerana ekosistem yang lengkap, contohnya kalau pembangunan modal insan kita tak dapat bangunkan dengan baik, maka kita tidak akan dapat menghasilkan pemain industri yang berkualiti. Dan dalam usaha saya untuk memajukan industri perfilman, untuk meningkatkan pembangunan modal insan kita supaya setara di peringkat antarabangsa, maka saya kaitkan dengan usaha untuk memperbanyakkan produksi luar, membuat penggambaran di negara kita. So dalam sejarah Finas sepanjang 42 tahun, hari ini adalah hari ulang tahun Finas yang ke-42. Sepatutnya hari ini saya bersama-sama dengan warga Finas dan juga warga industri perfilman kita menyambut hari yang bersejarah. Tapi Allah lebih mengetahui, lebih kuasa. Saya redha dengan apa yang berlaku. Dan bila saya berjaya membawa masuk 1.04 bilion campur dengan local producer untuk membuat penggambaran dengan menggunakan FIMI, Film Indonesia Incentive, sebagai senjata untuk menarik orang membuat filem, produser luar buat filem di negara kita, maka melalui penggambaran yang dibuat kita mensyaratkan 30% daripada guna tenaga dalam penggambaran tersebut menggunakan tenaga kerja tempatan. So di situ kita punya tenaga kerja kita dapat ditingkatkan melalui ketukaran pengalaman, kemahiran dan juga teknologi juga pengetahuan. Jadi dalam hal ini saya tengok selain daripada itu saya juga telah membangunkan modul latihan yang lebih berstruktur supaya tidak lagi selama-lamanya kita membuat latihan secara suka hati. Persatuan Profima misalnya, kaedah yang lain, FDM menggunakan modul yang berbeza, jadi dia tak berstruktur. Matlamat yang dicapai dalam satu talian tak jelas macam mana kita nak capai hasil pembelajaran misalnya melalui aktiviti-aktiviti tertentu. Jadi kalau tak ada, susah. Saya juga telah yang paling penting sekali sebenarnya usaha saya untuk memastikan keterisan dana dapat dielakkan. Kita sedia maklum dah diwarukan, dah disebar luas dalam media masa tentang keterisan dana, dan yang paling banyak berlaku pada tahun 2015 hingga tahun 2019 yang bernilai lebih kurang 22 juta. Jadi Finas telah mengambil tindakan terhadap mereka yang menerima dana tetapi tidak dapat menyiapkan projek tersebut. Dan daripada 47 syarikat tu, semuanya telah kita ambil tindakan. 3 dah diselesaikan, yang lain masih lagi dalam proses penundangan. So, saya mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjaga amanah tersebut, untuk memastikan setiap duit daripada cukai rakyat dapat digunakan sebaik-baiknya. Kita nak supaya filem yang dihasilkan daripada dana Finas tu berkualiti tinggi.
bukan saja dapat ditonton dan beri kepuasan kepada penonton tempatan, tapi dapat membuat koleksi yang tinggi. Begitu juga kalau kita dapat menghasilkan kualiti filem yang tinggi, yang baik, kita dapat memasarkannya ke peringkat antarabangsa. Itu yang kita harapkan. Jadi kita tak mahu lagi selama-lamanya penerima dana dapat dana, harap dana daripada Finas sepenuhnya. Bila berlaku sesuatu yang di luar dugaan, mereka tak ada sumber lain, menyebabkan kegagalan projek. Yang lebih serius jika duit tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saya menyeru kepada SPRM untuk datang menyiasat. Saya mempunyai maklumat tersebut daripada 2015 hingga 2019. Nama syarikat, jumlah pinjaman, projeknya macam mana. Jadi supaya mereka yang tidak bertanggungjawab, mereka yang tidak punya integriti, dapat diambil tindakan yang sewajarnya. Saya bersyukur sepanjang saya menjadi CEO Finas, semua penerima dana dapat menyiapkan projek yang sepatutnya mereka siapkan dengan jayanya. Tak ada satu pun yang tersangkut, Alhamdulillah. Dan saya sangat menjaga integriti, saya tak ada kronism, dan saya tidak ada apa-apa kepentingan peribadi yang melibatkan mana-mana syarikat yang menerima dana. Jadi itu yang pegangan saya sepanjang saya CEO Finas. Saya tak mahu campur tangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan dana. Walaupun saya ramai kawan, tapi saya tak akan memudahkan, tapi saya memberi bantuan dengan memberi tips-tips macam mana nak dapat markah yang tinggi, misalnya macam mana nak menghasilkan proposal yang baik misalnya, ya, apakah kriteria-kriteria yang penting supaya sebuah syarikat tu mempunyai daya saing yang tinggi untuk bersaing untuk mendapatkan dana. Itu kerja saya, bukan saya bantu okey tolong syarikat ni, tak ada, itu bukan kerja saya. Jadi saya mengelakkan daripada salah guna kuasa, daripada orang memandang serong terhadap Finas kerana tingkah laku yang tidak bersesuaian dengan integriti dan responsibility seorang pemimpin. Saya juga sepanjang 1 tahun 7 bulan berjaya membuka laluan untuk memecah pasaran filem di China. Jadi lawatan saya ke Beijing baru-baru ini sangat berjaya. Saya berjaya menarik minat 8 syarikat berjumlah 221 juta dengan satu lawatan. Jadi saya tak pergi membuang duit, membuang masa, kerana itu bukan diri saya. Saya mempunyai tanggungjawab yang besar dan itulah yang saya patut laksanakan. Juga saya dapat berjumpa dengan tiga produser yang ketiga terbesar di China, yang mana setiap pungutan tiketnya sebanyak 3.1 bilion RMB bersama dengan 2 bilion ringgit Malaysia satu filem. Dan saya berjaya meyakinkan produser tersebut untuk bekerjasama dengan produser Malaysia untuk buat co-production supaya filem kita dapat masuk ke dalam pasaran China. Jadi ini akan beri keuntungan kepada produser kita dari segi tiket collection, juga dari segi penjenamaan filem kita, dan juga dari segi peluang untuk pelakon-pelakon kita serta kru untuk bekerjasama dengan produser luar. Jadi ini antara pencapaian yang saya dapat dengan satu lawatan ke Beijing baru-baru ini. Jadi saya fikir banyak lagi yang boleh dibuat, dan walau bagaimanapun dengan penamatan saya sebagai ketua pegawai ketua eksekutif Finas, saya reda dengan keputusan kerana yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri. Dan saya akan berehat dulu untuk
untuk menghilangkan penat bekerja betul lumus, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak media yang sentiasa menyokong saya 100%. Terima kasih kepada tuan-tuan semua, sangat banyak membantu saya, sentiasa menghubungi saya tentang apa-apa saja perkembangan aktiviti yang saya laksanakan, sentiasa memberi sokongan penuh apa saja aktiviti saya, selalu telefon, interview dan sebagainya untuk bertanyakan tentang perkembangan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan membalas segala jasa baik tuan-tuan puan-puan. Seperti mana pada hari ini ramai yang datang. Saya tak sangka ramai sangat yang datang. Saya ingatkan dalam 10 orang lebih kurang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada rakan strategik, iaitu persatuan-persatuan khususnya PFM, FDM, Profima, PTVM, Yayasan Artis Veteran Malaysia, CCAM, Promasta, DCAM, GTA, Karyawan, Postem, MISIA, Karyawan Square, Pertubuhan Industri Ahli Suara Malaysia, Persatuan Animasi Malaysia dan lain-lain. Banyak yang minta maaf kalau tak dapat sebut semua, termasuk individu yang sering membantu saya di masa susah dan senang. Dan sekali saya ucapkan selamat Hari Finas yang ke-42. Semoga Finas akan lebih maju jaya di bawah kepimpinan ataupun di bawah CEO baru. Jadi saya juga berdoa supaya industri filem kita dapat maju jauh lebih maju daripada 5 tahun sebelum ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada semua para media, jika ada sebarang persoalan, kita boleh mulakan Q&A. Cuba kalau boleh kita ikut urutan lah. Kita boleh mula daripada sini dulu, sampai ke sana. Dan those yang ada question, just raise your hand dan kita tanya daripada Prof. Silakan. Prof, saya daripada Kosovo nak tanya, Prof buat kes ni untuk membersihkan nama ke ataupun nak membuat tindakan susulan selepas ni? Pertama nak membersihkan nama lah lebih kurang, sebab saya tak nak orang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba 24 jam saya dipecat. Jadi tujuannya yang pertama tadilah untuk memaklumkan kepada publik bahawa penamatan saya ni bukanlah kerana salah laku saya. Saya tak ada buat apa-apa salah laku pun, tak ada laporan polis, tak ada laporan SPM dan sebagainya. Bersih. So saya nak supaya orang lain faham bahawa pemecahan saya ini atas budi bicara Yang Berhormat Menteri. Adakah selepas keluar berita semalam ada ramai yang tertanya yang memberi tanggapan buruk kepada penamatan kontrak tu? Setakat yang mesej saya yang beratus-ratus mesej semalam, sebenarnya tak ada buruk sangka. Sebab mereka kenal saya. Mereka tahu macam mana budaya kerja saya dan cara fikir saya. Mereka tahu sangat bahawa saya bukan, mereka yakin saya dipecat bukan kerana salah laku. Tapi yang tak kontak saya tu mungkin mereka mempunyai pandangan yang berbeza. Mungkin ada teman-teman tertentu yang disebar luas, yang bukan satu kebenaran tapi satu pinah. Tapi saya tak anggap itu sebagai satu yang perlu saya fikirkan sangat, sebab Allah Maha mengetahui dan saya tahu apa yang saya buat. Finah-finah yang ditaburkan kepada saya itu, biarlah mereka yang membuat finah itu menjawab di akhirat nanti. Dan kalau terpaksa merangkak cari saya di akhirat, carilah. Dan tugas mereka memfinah itu, teruskanlah kalau mereka rasa itu yang terbaik untuk mereka untuk menjatuhkan saya. Selepas itu ada hubungi ke Menteri Fahmi, apakah sebab yang penamatan Profesor? Terus terang saya katakan, saya sebenarnya banyak menghantar mesej pada YB Fahmi tentang perkembangan saya dan pencapaian saya. Dan saya yakin YB Fahmi sangat busy, sangat sibuk orangnya. Dan saya tak pasti YB baca ataupun tidak. Tapi bila saya hantar mesej, saya anggap tanggungjawab saya untuk memaklumkan kepada Menteri tentang perkembangan saya dah selesai. Prof, pagi tadi YB Fahmi ada mengulas mengenai penamatan kontrak Prof. Dia kata penamatan kontrak Prof ni adalah sebelah saya daripada lembaga ahli lembaga pengarah,
Dan dia kata keputusan tu kerana mereka mahu melakukan rombakan. YB, adakah Prof dimaklumkan perkara terbalik? Ya, saya dapat makluman daripada pihak ketiga bahawa itulah jawapan yang diberikan oleh Menteri. Itu mereka mendapat cadangan daripada ahli lembaga pengarah Finas untuk memecat saya. Tetapi ahli lembaga pengarah Finas tak pernah pun jumpa saya, tanya atau beritahu apa-apa. Dan apa yang berlaku sebenarnya, sepatutnya saya diberi peluang walaupun sekali untuk memperjelaskan apa saja isu yang dibangkitkan. Tapi ini tak berlaku. Bila tak berlaku, saya anggap saya ni dizalimi sebab sebagai orang, sebagai individu yang memimpin Finas, yang melaksanakan tugas-tugas memajukan industri perfilman negara. Kalau sekiranya apa yang saya buat tu tak dipersetujui ataupun memberi kesan yang buruk kepada industri perfilman, tanya saya, biar saya perjelaskan. Kalau saya salah, saya mengaku, kita perbaiki. Kalau saya betul dan mendatangkan hasil yang baik, maka itu bukan isu. Jadi saya nak tahu juga, kalau buat kata tak puas hati, isu yang mana yang tak puas hati? Saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya boleh jawab. Sebab saya orang yang bekerja, saya yang melaksanakan tugas-tugas eksekutif di Finas. Prof, adakah Prof merasakan wujud kelompok-kelompok pihak tertentu atau kawan-kawan dalam Finas sendiri untuk menjatuhkan Prof secara peribadi? Secara personalnya saya rasa ada. Dan benda ni saya tak walaupun benda tu tak bagus untuk sebuah organisasi, tapi kalau benda tu nak berlaku. Memang dalam sebuah organisasi ada manusia yang macam tu. Kalau kita tegur dia untuk kebaikan, mereka susah nak terima. Sebagai contoh, bila saya membuat serbuan ke pejabat-pejabat dan di kafe untuk mereka yang masih lagi berada di kafe pada waktu bekerja 9, 10, 11, 12 masih di kafe. Waktu bekerja pukul 9 lebih masih makan lagi. So bila saya tegur, tujuan saya ialah untuk memperbaiki. Sebab kalaulah kerajaan tetapkan pukul 9 waktu kerja, datanglah makan pukul 8 lebih misalnya. Ataupun kalau misalnya nak makan tapi sakit, ada gastrik sebagainya, minta kebenaran dengan ketua mereka untuk dapat kebenaran. Saya tak ada masalah, saya ada sifat kemanusiaan. Tapi janganlah sewenang-wenangnya duduk di pantry makan beramai-ramai. Kalau 2-3 orang bersembang waktu makan, berapa banyak masa yang digunakan. Sedangkan mereka dibayar gaji untuk bekerja. Itu tugas saya. Bila saya tegur, patut dengan hati terbuka terima. Tapi mereka lawan balik dan tuduh saya macam-macam. Dia kata CEO bukan tahu kami makan waktu pukul 9, tapi pukul 1 kami bekerja. Macam mana saya nak buat lagi justifikasi macam tu? Waktu bekerja lah, waktu makan lah. Betul tak? Jadi tak boleh bagi alasan macam tu, sebab dah ada dalam perkeliling bahawa waktu bekerja sekian sampai sekian. Waktu bekerja sebenarnya ialah 8 jam, 9 sampai 6. Waktu rehat sebenarnya ialah pada pukul 1 je sebenarnya. Pukul 10 tu ialah bukan makan berat, ringan-ringan, minum-minum sebenarnya. Itu pun atas kebenaran. Tapi saya tak strict macam tu. Kalau rasa perlu makan, lapar makanlah. Ambil makan, letak dekat meja, dekat komputer kerja masing-masing. Jangan di pantry ramai-ramai berjam-jam. Masa itulah peluang untuk gosip dan sebagainya. Jadi saya kadang-kadang ada benda kita terpaksa tegas. Maksudnya dasar perkhidmatan. Dasar perkhidmatan Finas ialah supaya kita berhemah. Kita tak mahu ada pegawai-pegawai yang waktu siang bekerja tak berapa kerja sangat, tapi menggunakan waktu malam untuk membuat misalnya untuk buat dapat kerja overtime misalnya. Jadi kita tak hendak macam tu. Kita nak gunakan sepenuhnya waktu bekerja dan klip overtime jika atas keperluan. Ada bahagian-bahagian di Finas memang terpaksa bekerja berat, seperti bahagian kreatif teknikal yang sentiasa perlu buat editing, kena pergi turun ke padang. Itu memang kita benarkan untuk buat claim. Tapi kalau yang tak perlu buat claim, kita tak bagi. Jadi ini yang saya jaga supaya masing-masing dapat memberikan perkhidmatan secara optimum. Jangan sewenang-wenangnya menggunakan masa untuk santai-santai di tempat kerja. Jadi bila kita tegas
Dan mungkin selama ni budaya macam tu tak berlaku. Jadi mereka bila kita tegas sikit jadi satu masalah. Mereka tak boleh terima. Tapi bagi saya, terpulanglah nak buat fitnah pun niat saya baik. Kalau mereka nak terima, mereka terima. Kalau tak terima, terpulang. Prof, sebelum ni, Prof ada buat pendedahan mengenai ketulisan dana bina 22 juta. Adakah pendedahan itu sebenarnya memberi impak juga kepada pemecatan Prof hari ini? Saya tak berani nak komen sebab di luar pengetahuan saya. Tapi kalau selain daripada SPRM, kalau reporter-reporter nak buat siasatan, saya rasa boleh je dapatkan maklumat tu. Jadi sebab maklumat tu saya dah keluarkan di surat khabar dan mengikut mesyuarat dalam muka tanah hall dan juga mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri, kita pamerkan di laman web penerima dana yang berjaya dapat dana dan juga yang bermasalah, kita paparkan. Saya setuju dengan kaedah tu supaya kita dapat tahu mana syarikat bermasalah. Kadang-kadang orang yang banyak komplain ni kadang-kadang taklah berjaya sangat. Kadang-kadang orang yang komplain banyak ni dia nak dana, dia seorang je. Tiap-tiap kali keluar dana dia yang dapat. Bila tak dapat dia bash finas. Ada orang macam tu. Jadi kita dalam hal ni saya ingat, bagi saya tak kira. Saya jaga kualiti. Itu sebab kita ada beberapa peringkat untuk permohonan dana melalui sistem. Bila lepas sistem, pitching jatuh usaha penilaian. Jatuh usaha penilaian betul jatuh usaha lulus. Ada banyak peringkat dia. Jadi kita jaga, kita tak nak orang yang sama. Itu sebab saya tetapkan, saya cadangkan supaya penerima dana yang pernah dapat, kita takkan bagi lagi. Kita bagi pada mereka yang belum dapat. Tapi sekiranya mereka pernah dapat tapi prestasi mereka bagus, maka dia ada peluang untuk dapat lagi. Jadi kita pergi macam tu. Jadi kita tak nak lagi dana tu digunakan dengan sewenang-wenang. Jadi mereka yang gagal sebenarnya, ada yang buat tak tahu je. Dapat surat daripada lawyer pun ada yang buat tak tahu. Ada yang ada yang dah dapat dana, dah dibayar milestone 1, kita tak nampak apa-apa, hilang. Macam-macam, ada banyak kes. Jadi perkara macam ni tentang dana ni agak sensitif. Bagi saya walaupun saya juga menerima tekanan bila saya mengumumkan tentang syarikat-syarikat yang diambil tindakan, saya menerima tekanan sebenarnya. Tapi walau macam mana pun, itu bagi saya lah satu amanah yang saya rasa kalau syarikat tu tak perform dan syarikat tu guna duit, terima dana daripada Finas, kita mesti ambil tindakan. Mau tak mau kita kena ambil tindakan. So dalam kita ambil tindakan, kita juga ada perikemanusiaan. Boleh berbincang kalau sekiranya mereka nak bayar secara ansuran ataupun berperingkat-peringkat, kita terima, tak ada masalah. Janji dia ada niat yang baik untuk sama ada menyelesaikan projek tersebut ataupun bayar balik duit yang dia dapat. Itu yang kita nak. Tapi saya tak berani nak mendedahkan secara terperinci sebab ada yang dah masuk proses mahkamah, kita tak nak ganggu proses tersebut. Tapi secara umumnya apa yang saya nak beritahu ialah segala ketulisan dana tak patut berlaku. Penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan yang berkaitan dana pun tak patut berlaku. Dia sepatutnya it must be transparent. It must be transparent. Isu tu dah berlaku, keputusan dana dah berlaku pada 2015 kan. Masa Prof masuk Finas, kenapa Prof tak laporkan pada SPRM terus? Sebab ada isu syarikat yang guna proksi yang berulang dapat projek sama. Saya setuju. Ini pun dibangkit juga dalam town hall tu. Syarikat yang sama berulang-ulang kali. Macam saya kata tadi, benda ni susah sebab ada syarikat saya dapat maklum balas, cuma susah nak kenal pasti. Ada banyak syarikat tapi individu di belakangnya orang yang sama. Tapi bila saya jumpa dengan orang yang cakap tu, boleh tak beritahu saya nama-nama syarikat atau individu tersebut? Dia tak dapat, dia kata ada. Bila tak ada, saya pun susahlah nak ambil tindakan sebab saya tak tahu. Saya tak tahu siapa individu di belakangnya, mana syarikat yang digunakan oleh individu tersebut.
banyak juga dakwaan-dakwaan yang saya terima tentang isu dana, tapi malang sekali sama ada dia tak ingat ataupun dia dengar orang lain cakap, dan ada yang tak ada bukti yang jelas. Jadi walau bagaimanapun, apa yang saya buat ialah paling mudah yang saya buat ialah kita ada rekod penerima dana, dan setiap penerima dana kita mereka akan claim, mereka akan buat tuntutan berdasarkan pada maksud 1, 2, 3 dan 4. So daripada situ kita boleh tahu kalau kita maksud 1 dia claim, lepas tu mengikut kepada dia punya timeline dia tak capai lagi, kita akan hantar surat reminder, kan. Dan kalau dalam hal ni kita akan pantau, kita akan pantau. Jadi yang lain yang di luar kawalan kita tu, itu agak susah. Memang kita tahu ada ramai orang cakap tentang grantpreneur iaitu ialah orang yang mewujudkan syarikat khas untuk mendapatkan dana. Banyak kita dengar cerita macam ni, tapi nak buktikan perkara itu berlaku agak susah, sebab dalam syarikat tu tak ada nama individu tersebut, dan bila kita pergi kepada ROS pun tak jumpa orang yang sama. Dalam syarikat tu berbeza-beza orang dia, jadi macam mana kita nak kata di belakangnya orang sama. Jadi susah, benda ni susah untuk kita kenal pasti. Prof, dari dulu isu pelantikan finans dikatakan ada campur tangan politik. Jadi adakah pemberhentian Prof ni juga ada campur tangan politik juga? Apa komen Prof? Pastinya ada. Kalau tak ada, takkan saya dipecat 24 jam, ditamatkan 24 jam, betul tak Tapi saya sebenarnya berharap sangat sebenarnya. Saya berharap untuk masa-masa akan datang, menteri janganlah mendengar sebelah pihak. Menteri kena ada, sebagai menteri kena dengar. Perhalusi betul-betul, bagi peluang, jangan tiba-tiba buat keputusan yang dianggap tidak adil, dan pihak yang berdiri bangsa tu mungkin tak bersalah. Maka bagi saya berpegang kepada satu, dalam Islam ni mudah je, 2 daripada 3 hakim akan masuk neraka. Kalau kita nak menghakimi, mengadili, membuat penilaian seorang tu, kita kena buat betul-betul. Sebab kalau kita salah buat tindakan, salah buat penilaian, kita akan ditanya di akhirat, macam mana kita nak jawab. Itu jadi pegangan saya. Di Finas, saya selalu berpegang, apa-apa saja keputusan yang saya nak buat, saya akan tanya banyak pihak. Saya akan panggil orang yang terlibat untuk membuat penjelasan, supaya saya puas hati. Bila saya dah puas hati pun, saya tanya balik semula, dapatkan keputusan secara konsensus daripada pihak yang terlibat. Itu cara saya. Jadi saya serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau sekiranya saya yang bersalah, saya terima, di akhirat nanti saya akan ditanya. Tapi bagi orang yang buat keputusan, yang menjatuhkan keputusan, menamatkan kontrak saya reda. Tapi hanya Allah Ta'ala yang tahu siapa betul, siapa salah. Prof, 47 syarikat tu saya faham dia nak Finas ada nak ambil tindakan saman sebenarnya. Ada berapa banyak syarikat yang telah diambil tindakan saman oleh Finas? Macam saya kata tadi, daripada 47, 3 dah selesai. Ada lagi bakinya. Sekejap saya. Daripada 47, writ saman dikeluarkan kepada 9 syarikat, penghakiman terus 2 syarikat, penghakiman ingkar 3 syarikat, notis penamatan 23, tindakan semakan 5, sesi perbincangan bersama syarikat 1, pengurusan kes 1, selesai 3. Semuanya ada 47. So semua yang kita dah hantar, yang ambil tindakan ni, kita tak biar, kita akan buat sampai habis. Tapi saya tak tahu, saya bukan lagi CEO. Saya harap mereka yang bertanggungjawab sebenarnya akan meneruskan siasat tindakan undang-undang ni sampai ke habis, sampai ke penamatnya. Prof ada menyebut tentang persetujuan daripada lembaga pengarah. So secara peribadi mungkin Prof boleh kongsi sikit hubungan Prof ini dengan ahli lembaga pengarah. Mungkin ada wujud masalah sebelum ini sehingga mendorong kepada berlaku penamatan kontrak hari ini. Hubungan saya dengan semua ahli buat baik. Dan
kami apa-apa saja kita bersifat profesional lah, sebab tak perlu emosional. Kalau kita emo, kita takkan dapat berfikir dengan baik. Tapi sepanjang pengetahuan saya tak ada apa-apa secara personal perasaan tak puas hati dengan mana-mana ahli board. Sebab ahli board, dalam kita berbincang, kita terbuka, dan kita tak semestinya boleh memaksa orang untuk menerima pandangan kita, dan orang tak semestinya, dan sama juga sebaliknya. Jadi apa yang dibawa oleh board kepada menteri saya tak pasti langsung, dan saya tak tahu. Tapi saya dapat maklumat katanya benda ni dia accumulation of a few mistake yang saya buat, yang saya sendiri tak tahu. Tapi saya nak kongsi juga, ada perkara-perkara yang menteri suruh saya buat. Saya dengar maklum malas kata saya tak buat apa yang menteri suruh buat. Tapi saya tak pasti betul atau tak betul dakwaan tu datang daripada menteri. Tapi saya nak jelaskan, ada perkara di dalam kuasa saya, tapi saya tak pernah gunakan kuasa saya ada jawatan kuasa. Ada perkara yang di bawah kuasa orang lain. Sebagai contoh, filem Tiger Strike yang dibawa ke Cannes Film Festival, memohon dana pemasaran sebanyak 100 ribu. Itu ialah, ada memohon sebanyak 400 ribu. Ceiling kita ialah 100 ribu. Maka jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh TKSU memutuskan untuk memberikan maksimum 100 ribu. Jadi producer tak merasakan 100 ribu tak cukup. So saya bagi cadangan, minta tulis surat kepada Yang Berhormat Menteri untuk mendapatkan kelulusan khas. Jadi menteri ada satu nota di atas surat tersebut menyokong, memperakukan, saya tak ingat istilah dia. Maka surat itu dibawa kepada jawatankuasa untuk macam rayuan, buat rayuan untuk dinaikkan lagi jumlah tersebut. Maka jumlah tersebut saya tak pasti, bukan saya yang pengerusikan. Dan yang saya tahu, mereka buat rayuan untuk meningkatkan dana tersebut sebanyak 200 ribu. Saya tak pasti dilulus atau tidak, tapi sebab bukan saya yang pengerusikan dan di luar bidang kuasa saya. Jadi ini bukan salah saya langsung, tapi produser atau siapa-siapa tak boleh menyalahkan saya, kononnya tak menyokong industri filem kita atau filem kita untuk dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Jadi ini saya nak jelaskan supaya orang tahu bahawa dalam membuat keputusan itu bukan saya. Kemudian yang kedua ialah tentang MyLab. MyLab adalah satu program yang berjaya dibuat pada tahun lepas, iaitu satu program incubator, iaitu yang melibatkan pengarah, penulis skrip dan juga producer, yang melalui satu proses incubator dengan mentor yang terkenal daripada beberapa buah negara, dan projek tersebut telah pun selesai dan mempunyai baki. Tak silap saya dalam 1.5 juta. So mereka yang terlibat dalam MyLab yang lepas mohon untuk dilanjutkan lagi. So saya tak ada masalah untuk lanjutkan sebab duit masih ada baki. Jadi apa yang berlaku ialah saya mengarahkan pegawai saya untuk berhubung dengan mereka yang terlibat, saya tak perlu sebut nama, untuk membuat satu kertas kerja tentang program tersebut, perincian bajet yang diperlukan selagi dengan baki yang ada. Jadi sampai ke hari ini mereka masih lagi menunggu maklumat yang lengkap tentang pengisian bagi program MyLab. Jadi
perkara ni lambatnya bukan kerana saya, dan perkara ni ada proses dia, tapi benda tu boleh berlaku sebab duit tu tidak dipulangkan kepada MOF, masuk dalam tabung. Jadi hal-hal macam ni orang tak tahu, tuan-tuan dan perempuan pun tak tahu apa yang berlaku. Tapi saya tak ada, dalam ni saya tak ada halangan, dan kita melalui proses. Kita tak ada lagi kita melanggar tata cara sehingga kita ditegur oleh Jabatan Audit Negara. Bila kita ditegur, masalah kalau kita melanggar tata cara. Jadi kita kena jaga tata cara. Ini yang saya buat, kita jaga tata cara supaya kita tidak pada kemudian hari kita ada masalah. Okay, sorry to interject sekejap bagi Prof Idham Wahid sekejap. Prof, anda nak sambung lagi berapa soalan? Saya dah tak ada kerja, saya boleh lama. Tentang perempuan lah. Pada para pengamal media, sebab takut you guys ada nak pergi ke tempat lain kan. Tapi kalau you guys nak kerja, boleh-boleh tak ada masalah. Sebab lepas ni pun ada jamuan kan, Prof? Tak ada, tak jadi. Oh, tak ada jamuan. Jadi, tak nak tambah beberapa soalan lagi? Last yang mungkin lepas ni, walaupun tak terlibat dengan Finas, tapi Prof secara pribadi adakah terbuka untuk memberi idea bekerjasama atau pandangan kepada industri perfilman negara? Dah pasti, kalau saya diperlukan beri untuk terlibat sama, saya pasti akan dengan rela hati saya akan turut menyumbang lah. Sebab after all memang niat saya tu untuk memajukan tinggalan. Dah tak dapat nak menyaingi, Vietnam pun dah mengatasi kita sekarang. Kalau dulu kita agak bagus, tapi kita nak bagus lagi. Kita nak industri filem kita berada di pesada dunia. Kita nak ke arah tu, bukan lagi jadi apa yang dikatakan sebagai jago kampung. Okay. Prof, saya sambung sikit soalan yang pasal hubungan Prof dengan Buat Finas tadi. Saya nak tahu satu je, apa respon Pejabat Menteri dengan respon Buat Finas masa Prof buat pendedahan pasal syarikat yang tak buat filem tu? Pejabat Menteri okey. Dia terutama sekali timbalan Menteri sangat menyokong tindakan saya, dan saya rasa sebenarnya terharu lah, sebab saya sebenarnya tindakan ni saya tahu ada dia punya repercussion, tapi amanah tetap amanah lah. Kalau tak betul, kita betulkan lah. Sebab bagi saya memegang pada, saya pernah pergi kursus audit, dia punya slogan dia, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Sebab yang biasa itu tak semestinya betul. Itu pegangan saya. Jadi dalam hal ini banyak perkara yang saya cuba betulkan, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap betul tapi sebenarnya tak berapa betul. Benda ni dah jadi trend. Setiap kali ada perubahan struktur pentadbiran, mesti ada perubahan struktur organisasi. Jadi apa pandangan Prof sampai bila agensi-agensi nak teruskan macam ni berubah? Saya rasa paling baik sebenarnya macam ni. CEO ni patut diinterview, bukan lantikan politik. Diinterview, cari betul-betul yang paling bagus. Dan panel interview mestilah orang yang bertaraf antarabangsa, orang yang berpengalaman, yang dari segi pentadbiran dia bagus, dari segi production juga, ataupun dia orang industri yang baik, berpengalaman dan tidak emosional sebagainya. Orang yang berpengalaman macam ni lah yang layak untuk jadi panel penuh menduga. Dan lagi ramai panel lagi bagus sebenarnya, untuk dapat konsensus siapa yang terbaik. Sebab kalau lantikan saya politik belum tentu bagus. Itu ialah cita rasa. Jadi pada saya elok kita mulakan dengan kaedah baru untuk CEO Finas akan datang ni, dibuat temuduga, lebih bagus. Sebab dengan cara betul kita akan dapatkan intervention ataupun sesuatu yang kita tanda berlaku. Sebab saya juga ada dengar khabar orang kata saya ni orang PN, saya ni sepupu Anwar Musa kan. Saya pun terkejut juga. Saya orang Muar dan si Anwar Musa orang Kelantan. Bila masa macam mana saya boleh jadi apa tu sepupu Tan Sri Anwar pun saya agak terpelik. Tapi cerita tu timbul dan cerita saya orang PN. Saya orang, bukan orang politik, saya orang bekerja. Jadi saya tak ada berat ke mana-mana ahli politik. Jadi itulah yang saya nak kongsi sama. Saya rasa jelaslah semua. Daripada ada lagi? Soalan terakhir. Okey, terakhir. Okey, so Prof telah berkhidmat sebagai CEO Finas sepanjang 1 tahun 7 bulan.
Jadi adakah cukup sebenarnya tempoh tu untuk Prof buktikan Prof dah bawa perubahan kepada finance? Kalau ikut pandangan Prof, sebenarnya berapa lama masa yang perlu diambil untuk membuktikan perubahan tersebut? Sebenarnya pasti tak cukup. Sebab bila saya jadi CEO, saya mengambil masa 3 hingga 6 bulan untuk membuat SWOT analysis. Kalau kita tak ada knowledge nak buat SWOT analysis, kita tak akan dapat kenal pasti masalah-masalah yang ada, kekuatan yang ada, ancaman dan peluang yang ada. Kita tak boleh nak buat SWOT analysis dengan berkesan. Sebab daripada SWOT analysis ni kita dapat kenal pasti gap yang kita perlu penuhi supaya masalah yang wujud tu dapat diatasi. Jadi daripada SWOT analysis itulah barulah kita rancang kita punya plan strategik. Kalau kita tak dapat kenal pasti itu, saya memang pernah melalui satu kursus selama setahun, diploma pengurusan di IAB dan juga kursus kepengetuaan leadership. Memang saya belajar secara khusus tentang plan strategik. Saya tahu apa nak buat. Kebetulan saya sebagai profesor di sebuah universiti, kita biasa buat research, kita biasa buat observation, kita tahu nak mengenal pasti permasalahan satu-satu perkara. Jadi benda tu jadi saya punya pegangan, mudah untuk saya buat sebab dah biasa, bukan sehari dua. Jadi itulah kelebihan saya sebenarnya. Dan ada juga orang buat tomahan kata saya ni bukan orang filem, tak ada kena dengan industri. Sebenarnya salah. Saya ambil teater, saya belajar teater masa USM dulu. Saya memang nak berlakon dulu. Kalau suruh saya berlakon sekarang boleh. Ini bukan berlakon bukan? Ini bukan berlakon, ini betul-betul daripada isi hati saya. Dari isi hati saya. Apa yang saya kongsi sama ni adalah yang datang daripada isi hati saya sebenarnya. Sebab saya tak nak mengeluarkan kenyataan yang salah, yang ataupun buat tomahan kepada orang. Bukan, semuanya ada fakta. Saya ada simpan semua tu dan saya cakap berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri. Jadi 1 tahun 7 bulan tak cukup. Kemudian kita nak buat rebranding, kita nak kena buat kita punya engagement. Saya banyak buat engagement dengan semua persatuan saya. Saya dah buat engagement, kecuali ada 1-2 persatuan yang tak menulis surat untuk berjumpa, tak ada. Tapi hubungan saya dengan media sangat rapat. Hubungan saya dengan persatuan-persatuan pun sangat rapat. Dengan producer-producer pun sangat rapat. Sebab I care for the industry. Jadi saya ingat itulah yang saya buat. Dan paling baik sebenarnya ialah 5 tahun sebenarnya paling baik, ataupun 2 penggal 4 tahun. Itu yang paling baik. Moving forward, Prof, adakah Prof akan kembali ke bidang akademik? Saya nak rehat dulu. Saya nak rehat sebab terasa penat je lah. Terasa penat. Tapi saya terbuka. Saya terbuka sebab saya banyak juga timbul pengalaman sebagai CEO. Banyak pengalaman, banyak kontak yang saya dapat. Dan kontak ni memang rapat dengan saya. Sebagai contoh, Eddie Park, orang lama. Dia terpanggil untuk berjumpa dengan saya di sinilah, di hotel ni, pada satu malam untuk berkongsi tentang projek yang nak buat di Malaysia. Satu projek yang sangat besar. Dan Eddie Park kata dia nak berjumpa dengan saya sebab dia impress dengan cara saya membongkar keterisan dana, salah guna dan sebagainya. Kerana dia kata apa yang disiarkan di akhbar di Malaysia ni ada dia baca di China juga, apa yang saya buat ni. Jadi dia mengambil peluang tu untuk jumpa dengan saya dan saya berjumpa dengan Eddie Park. Eddie Park nak buat 2 filem bernilai 150 juta RMB di Malaysia. Dia juga nak buat satu filem city di negara kita di atas tanah seluas 20 hektar yang nilai bajetnya sangat besar. So kami berjumpa pada minggu lepas dan Eddie Park sebagai orang lama, kami dapat berbincang dengan sangat bermakna dan InsyaAllah dia memang nak buat. Tapi bila saya dah tak jadi CEO, dia pun hantar mesej 2 kali, hantar mesej saya tak sempat nak balas sebab saya dapat beratus-ratus, saya dapat 4 kali je. Saya tak tahu Eddie Park akan terus buat di Malaysia ataupun tidak.
Jadi itu satu yang saya nak kongsi, bukan tipu. Boleh tanya Eddie Park sendirilah. Dia ada buat satu press release untuk menyokong dasar pembangunan industri perfilman negara. Lagi itu saja. Jadi sebagai mewakili Profesor Dr. Nasir, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada pemerintah yang hadir. Ada lagi? Sebelum balik media, tak perlu register dengan saya dulu untuk hard copy dan soft copy. Nama puan apa? Sandakia. So nanti give all your names to the respective person sebelum pulang nanti, sebab mungkin kita nak buat database. Dan once again saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah yang hadir pada hari ini. Kalau ada soalan tambahan, boleh ambil nombor telefon saya 011 ambil 3350 1941. Yang dah ada okey, yang dah ada tu memang kontak rapat saya lah. Yang tak ada tu bolehlah berhubung, sebab insyaAllah selepas saya berehat, Lefty, saya lepas saya berehat, saya akan fikir mungkin. Saya juga ada tahu, saya nak bantu sebenarnya dalam bidang akademik, terutama sekali mana-mana yang berkaitan dengan pembangunan modal insan. Itulah kekuatan saya dan saya akan cuba bagi sumbangan. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.